Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk PDPR minggu ni, saya sambung dengan tajuk segitiga. Okey, dalam buku awak tu, kalau awak lihat segitiga ni, pertama sekali kita kena tahu dia punya ciri-ciri segitiga. So, saya minta pelajar-pelajar lengkapkan lah. Yang mana satu bucu, yang mana satu sudut puncak, yang mana satu sisi, yang mana satu tinggi, yang mana satu sudut tapak, dan juga yang mana satu tapak. Okey, saya sebut lah tu ikut urutan. Boleh jawab je. Okey, dan yang G dekat bawah ni apa ni? Ni apa benda ni? Awak boleh rujuk buku teks awak. Kita sama-sama lah kan? PDPR segi 4. So kita masuk bulatan. Salah. Apa benda dalam segitiga tu? Ni, garis penengah So jawapan dia semua ada dalam buku teks, ataupun awak boleh rujuk PowerPoint yang disediakan. Okey, alright. So kita lukis. Okey, nombor 2 ni awak tulis lah dia punya ciri-ciri, nama ciri tu pun ada dalam buku teks Ada kat sebelah ni. Ni, kotak merah ni. Alright. So kita terus hari ni. Membina segi 4 sama, diberi sisi PR. Yang perlu pensel, jangka lukis, sesiku set 45. Siapa yang nak tampal macam ni masking tape je tu. Ni masking tape je. Sama juga macam ni Saya tampal 30, 60. Guna masking tape yang boleh koyak tu. Okey. So, bina segitiga sama sisi, diberi sisi PR. Matematiknya, awak tahu sudut segitiga sama sisi adalah 60. So, sepatutnya tak ada masalah. So, salah satu cara selain daripada guna sudut 60 yang kita belajar, awak ambil panjang PR ni. Okey, naik ke atas. Okay. So kita akan nampak titik kat situ. Nampak tak So teruslah sambung. Terus sambung. PR. Ni tak payah label lah, dia tak ada sebut pun kan. So, bina segitiga. Bawah ni walaupun dah ada garisan biru, jangan lupa gunakan pensel untuk awak hitamkan. Okey. Nombor 4. Bina segitiga PQR boleh diberi panjang hipotenus PR dan satu sisi PQ. PR adalah hipotenus. Bila dia sebut hipotenus di sini, kita mesti ingat dia sebagai diameter. Okey. So bagi 2. Saya lebih suka pelajar buat mata ni, separuh besarkan sikit. Separuh besarkan sikit. Tak apa buat mata ni, tak ada masalah pun. Sampai ke bawah. Jangan hitam sangat. Okey, sekali je. Tak payah nak pergi atas bawah tak payah. Sekali je. Okey, kemudian kita bahagi 2. Okey. And then buat semi bulatan. Ni awak dah belajar matematik Belajar apa? Tambah apa? Tambah 2 kot. Okey. PQ 50. So seperti yang saya ajar sebelum ni,
kita cocok pada 10. Cocok pada 10. Panjang 5 sampai 15. PQ, bukan RQ. PQ. PQ. So itu Q. And then sambungkan. PR jangan lupa. So P Q R. Okay, boleh. Alright. So sekarang untuk soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5 ni gunakan kemahiran awak bahagikan garisan ikut nisbah. So nisbah dekat sini, bila diberi nisbah ingat 4 apa ni? 4, 3, 5 kena tambah. Tambahkan semua. So yang ni dia akan jadi 12. Okay. So kita bahagikan kepada 12. Okay, for example saya buat daripada P. Nak buat Q pun boleh So saya buat P. Bahagikan kepada 12. Agak-agak je, jangan kecil sangat. Bahagikan kepada 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kalau tak cukup biar panjang sikit. Ini awak sambung semula. Ambil titik. Ambil titik. Okay. So remember yang kita nak adalah 4, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lebih mudah awak tulis 4, 3, 5. Dan ingat, yang perlu kita buat adalah sambungkan 5 dengan Q. Saya buat anak panah kat sini. Buat anak panah supaya kita faham ini adalah garisan yang selari. Selari dengan apa? Ada garisan lagi. Okay, letak garis set square awak. Okay, bawah ni support. Okay. Nak support dekat atas pun boleh, tak ada masalah. Macam ni. Bawah pun boleh, mana sesuai. Bagi kes ni sesuai belah atas. Why? Because you boleh gerak pergi ke 3. You boleh gerak pergi ke 4. So yang kita perlu adalah titik 2 ni. So garisan ni adalah ini 4, ini 3, ini 5. Okay. So guna jangka lukis. Katakanlah daripada bawah ni, panjang 4 ni, nisbah 4 ni, kita pindahkan panjang ni. Pindahkan dia. Pindah. So radius dia sekarang ni nisbahnya 4, bukan 4 cm, nisbah 4. So cara yang sama, titik yang kita dapat tadi, sekarang ni nisbah 5. Kita pindahkan juga. So ingat sekali je, tak nak banyak-banyak. Lepas tu pastikan tepat. Okey, di situ. So, apa yang berlaku sekarang ini, bila saya gariskan, ini sama panjang dengan ini. Sebab ini adalah jari. So, 5 pindah ke sini. 4 pindah ke sini.
So inilah awak punya segitiga dengan nisbah 3, 4, 5. Boleh? Okey. Terus sikit. So video yang saya kongsi hari ni tu, harap awak cubalah. Saya sibuk sikit sebab ada SPM. Pedih betul lah. Macam-macam benda nak kena buat. Alright. Nampak ni. Okey, soalan nombor 6. Banner satu segitiga. Okey, yang ini saya cuba tunjuk. Tapi kalau ada yang tak faham dalam buku teks pun ada. Macam tadi soalan nombor 5, awak boleh tengok buku teks muka surat 65. Untuk soalan nombor 6 ni, awak boleh lihat muka surat 66. Cuma kadang-kadang takut tak apa faham. Okey. So, apa yang kita perlu buat untuk soalan ni? Penengah. So, tadi kita dah belajar apa itu penengah. Penengah yang G tu, kalau awak ingat, ni adalah dia punya penengah diberi. Okey. So, sekarang ni bagaimana kita nak lukis setiap bahagian B, BB, CC, AA ni adalah penengah. Okey. So, setiap bahagian kita bahagikan kepada 3. So, saya suka buat ke bawah. Tapi kalau boleh jangan terlalu hitam lah. Ini pun sama. Kita bahagikan kepada 3. Kalau awak tak nak gunakan jangka lukis, awak boleh gunakan pembaris awak ni. Katalah saya ambil 2 cm. 1, 2, 3. Ini pun sama. Katalah saya ambil 2 cm. Tapi kena tepat lah. 1, 2, 3. Ini pun sama. Saya start daripada 1 Saya tak start daripada kosong. Kosong tu susah nak tepat. 1, 2, 3. Kepala saya ni pun tak tegak betul sebab takut kena kamera. Okey. So, kita bahagi pada 3, bahagi pada 3, bahagi pada 3. So, remember bila kita bahagikan garisan, mesti sambungkan titik yang terakhir. Kita buat anak panah. Yang kita nak 2 ni. Yang kita nak 2 ni. Yang kita nak 2 ni. 2 kat sini. So, gunakan jangka lukis. Jangka lukis pula. Set square ni. Set square ni saya kena eja-eja sikit sebab dekat tepi ni ada tiang kamera ni. Sebab kalau tak nanti dia berlaga dengan tiang ni tak kena nanti. Okey, selari kedua. Okey. So, ini yang kita nak. Okey. Nak panah. So, ini yang kita nak. Sama juga untuk yang bahagian AA ni, yang paling panjang ni, penengah yang paling panjang. Sedap pula lagu ni. Saya nyanyi Saya tengah mengajar macam nak nyanyi. Ni So, ini adalah 2/3 BB. Ini adalah 2/3 CC. Ini adalah 2/3 AA. Saya tak nak conteng kat sini sebab kita nak lukis di sini Okey. So, kalau kita nak lukis sama seperti dalam buku teks awak tu, kita ambil yang pendek. Okey, tapi tak apalah. So, pertama sekali 2/3 AA ni kita pindahkan ke belakang A. 2/3 A ni pindah ke belakang. Sambungkan atau extendkan garisan AA ni, dia akan dapat satu titik yang baru dekat sini.
Okey. So titik ni kalau dekat buku teks tu dia label sebagai X. Okey. Saya lukis sama dengan buku teks. So kita ikut betul-betul. So kita tengok yang pendek adalah CC. Okey. Ini X dan yang ini dilabelkan H. So ambil jarak 2/3 cc ni. 2/3 cc. Okey, ambil jarak dia. Pergi dekat H. Pindah jarak, tak tahu kat mana. So biar sikit, besar sikit. Besar sikit sekali je. So H dekat atas, X dekat bawah. Okey, CC dah habis. BB pula. 2/3 BB. H dah dekat atas tadi, dah selesai. So H dekat bawah. X dekat bawah dah selesai. So X dekat atas. Okey. So titik ini yang satu sebelah atas ni dan satu sebelah bawah ni memainkan peranan utama. Kalau kita gariskan, sepatutnya dia akan accurate lalu pada A. Mesti lalu pada A. Kalau tak lalu A, merepek lah tu, salah. Mesti lalu A. So yang lain tu just ikut saja. So sama juga. Titik ini akan kita gariskan pergi ke A. So remember, yang awak bahagi-bahagi ni tadi, ini adalah binaan. Dia dah tak guna dah. So jangan confuse. Kita nak bina segitiga. So just sambung saja. Yang ini nak faham lambat sikit lah. Kenapa 2/3? Kan? Saya pun tak tahu. Saya tahu lukis je. So awak pun sama lah. Tak payahlah nak fikir banyak sangat. Melukis ni kita lukis je. Janganlah tanya. Contoh macam nak lukis bumbung rumah. Kenapa bumbung rumah mesti 30 darjah? Boleh nak lukis 45. Ada pun yang bumbung 70 darjah. Suka hati lah. Kan? Tapi untuk mudah sebenarnya, sebab kita guna set square ni. Kan? Sebab itu yang ni dia ajar kita guna 2/3. Ada banyak kaedah lain di luar di sana. So jangan terikut sangat lah. Ini just untuk GKT kita belajar kaedah ini. Okay, so segitiga awak dah settle A. Yang ini C. Yang ini B. So kalau kita nak semak sebenarnya boleh. You sambungkan C ni dengan H. Awak sambungkan B ni dengan H. Sambung betul-betul Okay. So saya pun tak sure dia accurate ataupun tidak. Awak ambil B, bagi titik ini, and then cuba ukur tepat. Okey, ada sikit lah 1 mm. Tapi tak apa lah 1 mm. So yang kita dapat ni adalah pendengar. Ini B, ini B kecil. Ini C, ini C kecil. Okay. Alright. Okay, so kita terus dengan soalan nombor 7. Banner satu segitiga diberi panjang tapak. Ini tapak. Tadi kita dah belajar tapak dia bawah. Sudut puncak yang mana? Ingat balik. Jangan lupa. Sebab itu saya minta awak buat sendiri ni. Mana? Ni. Ni puncak. Ini sudut puncak. Okey. Sekarang ni yang diberi tapak sudut puncak. Macam mana nak lukis segitiga? CCQR. P dari R. CC dia 55. So nombor 7, nombor 8, nombor 9, 3 step yang pertama tu sama. So saya akan buat serentak. Nombor 8, banner satu segitiga diberi panjang tapak, sudut puncak, tetapi sekarang tinggi. Nombor 9 sama, diberi panjang tapak,
PR sudut puncak tetapi sudut tapak sekarang. Okey, 3 step tu kita akan lukis soalan nombor nombor 7, 8 dan juga 9. Pertama, bila kita jumpa soalan seperti ini, awak lihat sudut puncak dia 60. Okey, sudut puncak dia 60. Yang pertama sekali kita buat 90 tolak 60, 30. 90 tolak 45, 45. 90 tolak 30, 60. Kenapa? Saya buat shortcut sikit. So nak cepat kan? So 30 darjah, maksudnya 30 darjah ni adalah sudut yang kita perlu lukis pada P atau R. Mana-mana boleh. Tak kisah pun. Okey. So sekarang ni kita dah belajar nak lukis sudut. So saya tak gunakan jangka lukis. Saya tak gunakan sesiku set. Saya guna jangka lukis. 60 betul. Bahagi 2. Bahagi 2. So ini adalah sudut 30 darjah. Okey, so sini 30 darjah. Nombor 8. 45. Saya guna kaedah yang biasa, yang senang je tu, yang semua orang faham buat macam mana. 90. Nak guna kaedah bulat-bulat yang saya ajar tu pun tak ada masalah, boleh je. Ini cari 90. Nak guna set square pun boleh, tak ada masalah pun. Cuma masa form 4 ni kalau boleh awak mahirlah guna jangka lukis. Nanti dah form 5 nanti tak apa, senang. So ni 90. Gunakan sudut dekat sini, bagi 2. Tak payah nak buat lengkuk-lengkuk lagi dah. Okey, so ini adalah garisan sudut 45 darjah. Okey. Pertama 90 tolak sudut puncak 30, buat sini 30. Sudut puncak 45, 90 tolak 45, buat sini 45. Soalan nombor 9, sama, sudut puncak 30, so 60. 60 lagi senang. Awak semua tahu dah. 60. Senang-senang juga. Tak tahu cakap, jangan malu. Tengok balik macam mana awak buat latihan-latihan sudut sebelum ni. Harap buatlah Nanti bulan 4 kita jumpa, saya nak tengok je dah siap. Janganlah kata tak buat pula. Buku dah ada. DPR kita sekali je. Saya sibuk kan. Okey. So 60. Okey, kemudian yang kedua, step yang sama. Tapak ni kita bahagi 2. PR ni kita bahagi 2. Saya lebih suka buat mata tu. Awak tak nak buat tak apa. Suka hatilah. Ikut mana-mana yang senang. Ini pun saya bahagi 2. Nampak ni? Bilik saya gelap paksa buka lampu. Kalau tak nampak benda nanti. Nak pakai color saya tak bawa pula colornya. Aduh. Hari ni saja je. Sesat-sesat sampai sekolah pula. Cik pergi sekolah je boring kan. Pergi tempat lain. Okey, bagi 2, bagi 2. So untuk nombor 8 pun sama. Bagi 2.
So kita cocok dulu, jangan main garis je. Okey. So bahagi dua. Nampak ke ni? Nampaklah. Okey. So apa yang kita perlu buat, step yang kedua ni, gariskan. Okey, gariskan, dia akan bersilang dengan garisan 30 darjah untuk soalan nombor 7 tadi. Kita labelkan O. Yang ni pun sama, gariskan. Ini pun O. Nombor 9 ni pun sama. Betul tegak tak tegak nanti masalah ke awal. Okey, yang ni pun O. Okey, itu step yang kedua, sama. Step yang ketiga, dah ada O, mesti bulat. Cocok dekat O, pergi dekat P. Sepatutnya akan lalu PR. Kalau buat macam ni memang kena lalu lah. Tak lalu pun mungkin tak lalu sikit. Bulat. Nombor 7. Mana O nombor 8, cari O. Pergi dekat P. Pergi dekat R. Dah tepat Buat bulat. Nombor 9, pergi dekat O. Sebab tu kalau tengok nombor 9 ni, ruangan dia besar sikit. Sebab dia tahu bulatan ni besar. P R. Sekali bulat tak payah banyak. Ni semua binaan ni. Bulatan ni bukan jawapan kita pun. Yang kita nak buat segitiga. Okey. Balik kepada soalan nombor 7. Ingat, CCQR 55. QR 55. Okey, kita ukur 55, cocok dekat 10. Mana lubangnya? Pergi 15.5. So akan jadi 55. Dari R, tanda. Saya hitamkan sikit. So itu adalah U punya Q. So U punya segitiga, sambungkan Q pergi R. Pensel apa ni? Kan salah. Sambungkan Q pergi P. Okey, kemudian P pergi R. Okey, so ini adalah segitiga awak, P, Q, R. Okey. Okey, nombor 8 pun sama. Kita dah buat 3 step tadi. So sekarang ni masalahnya adalah height. Height ni tinggi, bukan side. Tinggi. Gunakan garisan yang kita dah buat tadi. Ni yang tengah ni, kita dah buat ni. Awak panjangkan saja. Ukur 6.5. Sama, cocok kat 10. Pergi 6.5. Tinggi. Awak dah tahu segitiga tinggi kan. Ini 65. Okey. Di sini pun dah ada tadi. Awak buat 90 darjah. 5. So kita just sambung saja. Cocok tu betul. Mata kedudukan mata tu betul. Awak dah belajar sains kan. Ralak paralaks kan. Okay. So sekarang ni ikut awak. Nak pergi sini ke nak pergi sini terpulang. So segitiga awak ada dua jenis. Pergi ke kanan atau pergi kiri. So katalah saya ambil pergi kanan. So ini Q. Ini P. Ini R. Itulah sudut dia. Kalau awak pilih Q bukan kat sini kat bulatan ni. Sini Q. Jangan lupa tak. Dia bukannya dekat garisan ni, dekat bulatan ni. Pada lilitan ataupun circumference.
Okey, nombor 9. Pelengkung dah lah. Betul sikit. Okey. So nombor 9 pun sama. So remember kita tadi dah buat side, sisi, height. Sekarang ni sudut tapak 45 darjah. So sudut tapak 45 darjah ni terpulang pada awak, sama ada awak nak buat pada P ataupun pada R. Ikut. Sekarang ni yang tak sentuh lagi adalah pada P. Pada R. So saya buat pada R lah. Nak buat pada P pun boleh, dua-dua pun boleh. Tapi sebab P tu dah ada gangguan dah ada garisan binaan awal. Nah, ni yang biasa kita guna untuk buat 90 darjah. Tak apa, boleh. Nak guna set square yang boleh. Okey, so 45 darjah di sini. Saya punya jangka lukis ni dia tak tajam sebab saya nak bagi nampak pada awak. And then daripada R 45 darjah ni awak sambung terus pergi ke bulat lilitan. Tu potong kat situ. So itu adalah you punya Q dan sambung. Okey. Sama juga soalan nombor 8 dengan nombor 9 ni segitiga awak ada dua. Kemungkinan ke kiri, kemungkinan ke kanan. Bergantung kepada soalan. Okey. Saya tunjuk contoh lah ni nombor 10. Nombor 10 ni saya tak nak buat, awak nak buat sendiri. Saya cerita je. Nombor 10 ni ada dua segitiga. Okey. Gabungan kalau awak tengok 95 ni adalah height, tinggi. So untuk buat segitiga A, B, C ni awak kena guna soalan nombor 8. Okey. A, D, E ni satu segitiga lagi, awak kena guna soalan nombor bawah ni. Saya pun lupa nombor, sebut je kan. Soalan nombor 4. Okey. Nombor 10 ni awak kena rujuk 8 dan 4 baru boleh kes. Nombor 11. Ini yang kita buat tadi, soalan nombor 5. 5. So ini nombor 11 ni, awak tengok nombor 5. Nombor 12. Segitiga diberi sisi. Ini sisi. So ini nombor 7. Yang ini segitiga sudut tepat. Yang ini gabung nombor 7 dengan nombor 4. Okey. Kena cari B lah kat sini. Mana B ni, bukan susah pun. 1/5. Tanda B, dapat B. So ada dua segitiga kat situ. Alright. So itu saja untuk hari ini. Saya harap awak cuba soalan daripada tajuk segitiga nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good luck. Anda boleh.